wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula kuliah kita. Dan pada malam ini kita masih lagi membincangkan tajuk yang lepas, iaitu tajuk bertaubat daripada dosa-dosa. Dan kita juga masih membincangkan hadis yang lepas, iaitu kisah 3 orang sahabat Nabi yang bertaubat kerana tidak menyertai peperangan Tabuk. Berbeza dengan taubat yang biasa. Nabi SAW telah menghukum 3 orang sahabat Nabi yang tidak menyertai di dalam peperangan Tabuk. Dan kita di penghujung hadis yang kita bincang pada minggu-minggu yang sebelumnya, Nabi SAW Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik menceritakan perihal dia tidak menyertai dalam peperangan Tabuk dan telah dihukum di pulau daripada bercakap selama 50 hari. Ketika sampai 40 hari, Nabi SAW perintah supaya berpisah dengan isteri. Duduk sorang-sorang. Akhir sekalinya, jelas 2 pendirian orang mukmin dan juga orang munafik. Allah Subhanahu wa taala puji orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala terima taubat orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mendedahkan perihal orang munafik. Allah Subhanahu wa taala puji orang mukmin dengan menurunkan ayat Quran, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat kepada nabi dan orang muhajirin, orang ansar, semua orang-orang yang mengikuti nabi di dalam peperangan Tabuk. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala sebut wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Khususnya 3 orang yang tidak pergi peperangan Tabuk, 3 orang ni juga telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dengan sebab mereka ni benar di dalam agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat. Bagi orang munafik pula, Allah Subhanahu wa taala dedah juga perangai buruk mereka. Tuhan sebut sayahlifuna billahi lakum. Orang munafik ni mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah kepada kamu supaya kamu melepaskan mereka dan percaya kepada mereka dengan alasan-alasan yang diberikan. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka, litu'ridu anhum, supaya kamu berpaling daripada mereka, tidak mengambil sebarang tindakan terhadap mereka. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sekiranya kamu redha dengan sebab kamu dengan hujah-hujah zahir mereka, alasan-alasan yang mereka bagi,
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak redha, kerana Allah tahu hakikat sebenar, apa yang tersirat di dalam hati mereka dan apa yang sebenar yang berlaku di dalam realiti hidup. Ini dua pendedahan daripada Allah. Orang mukmin satu kegembiraan yang besar. Dengan pengistiharan daripada Allah terima taubat. Orang munafik satu kehinaan yang besar. Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan hakikat sebenar mereka. Siapa mereka? Mereka ni penipu besar. Akhirnya Ka'ab berkata, qala Ka'abun kunna khulifna ayyuha thalathah an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah hina halafu lahu. Kata Ka'abnya, kami ni tiga orang para sahabat yang telah tidak menyertai di dalam peperangan Tabuk. Tidak menyertai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga terselamat daripada golongan munafik. Yang mana mereka ni Nabi sendirinya terima alasan-alasan yang mereka bagi, sehingga mereka sanggup bersumpah. Fabaya'ahum wastaghfir lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran. Mereka ni pada hakikat zahirnya, oleh kerana Nabi terima, Nabi istighfar kepada mereka. Nabi terima segala alasan yang mereka bagi. Tapi kaminya Rasulullah telah melewatkan hukumnya itu 50 hari. Nabi telah kenakan hukumnya ke atas kami tiga orang ni, hatta qadallahu fihi bidzalik, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan sendiri. Qala Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan ke atas tiga orang yang tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Ini satu kegembiraan kepada orang mukmin, walaupun mereka ni telah membuat satu kesalahan, tapi oleh kerana mereka ni sentiasa benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaysa alladhi dzakara mimma khullifna takhallufuna 'anil ghazwi wa innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrana 'amman halafa lahu wa i'tadara ilayhi faqabila minhu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tiga orang ni khullifu, bukan dengan sebab celaan mereka hak besarnya tidak terlibat di dalam peperangan Tabuk, tapi yang besar sekali mereka ni bercakap benar, mereka ni telah terselamat daripada golongan munafikin. Telah terselamat daripada golongan munafikin. Iaitu orang-orang yang taubat mereka ni telah dilewatkan. Sehingga 50 hari barulah turun taubat mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam istihar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat. Ini cerita Ka'ab bin Malik dan juga tiga orang para sahabat yang tidak terlibat di dalam peperangan Tabuk. Jadi hadis ni sangat besar. Banyak perkara lah kalau kita nak sebut dalam hadis ni. Tapi yang paling besar sekali ialah meninggalkan perjuangan ketika diperlukan. Kita tinggal perjuangan agama. Seolah-olah kita meninggalkan agama dikoyak rabakkan oleh musuh. Kita redha. Yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah kepada hamba-Nya yang meninggalkan perjuangan agama ketika diperlukan. Dalam riwayat lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaum al-Khamis. Nabi ni ketika Nabi keluar perang Tabuk tu, Nabi keluar pada hari Khamis. Kata para ulama-nya, sunat kita nak musafir pada hari Khamis. Kalau sekiranya ada pilihan.
Kita kata kita nak musafir hari gapon. Ada pilihan, maka kita pilihlah hari Khamis. Kita musafir. Kerana Nabi SAW apabila dia nak keluar perang ke, wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabinya apabila dia nak musafir, dia suka keluar pada hari Khamis. Ini termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Apabila nak keluar bermusafir, maka kita pilih pada hari Khamis. Kecuali tidak ada pilihan. Kita nak selalu kita nak pergi, ataupun esok kita nak pergi hari lain, hari Isnin ke hari Selasa ke, tak apa. Tapi kalau ada pilihan, maka kita tetap pilih hari Khamis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kana la yaqdamu min safan illa naharan fi dhuha. Nabi ni dia tidak pulang daripada musafir kecuali waktu siang, iaitu waktu duha, waktu pagi. Nabi kalau dia pulang daripada musafir, dia tak pulang pada waktu malam. Ini pun kalau ada pilihan. Termasuk dalam sunnah Nabi. Jadi kalau sekiranya kita ada nak pilih, pilih waktu siang. Pilih waktu siang. Tapi kalau tidak ada pilihan, tak apa, waktu malam pun tak apa. Fa idza qadima bada'a bil masjidi, dan apabila Nabi sampai di rumah dia, Nabi singgah di masjid dulu. Nabi singgah di masjid, fa shalla fihi raka'atain. Nabi sembahyang 2 rakaat, thumma jalasa fihi. Kemudian Nabi duduk bertemu dengan para sahabat yang lain. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan musafir. Lagu mana cara kita nak musafir? Dan macam mana kalau kita balik daripada musafir? Semua tu ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Wa an Abi Nujaid Imran bin al-Husain al-Khuza'i. Diriwayat daripada Abi Nujaid ataupun Abi Najaid. Abi Najaid. Nama dia Imran bin Husain al-Khuza'i. Dianya masuk Islam agak akhir dah. Pada tahun peperangan Khaybar yang ke-8 Hijrah. Akhir dah dia masuk Islamnya, dan dia sempat berperang bersama Nabi SAW pada zaman Sayyidina Umar. Imran bin Husain ni, Sayyidina Umar atas ke Iraq. Sayyidina Umar atas ke Iraq, ke Basrah, supaya mengajar penduduk di sana. Itu sedikit sebanyak tentang Imran bin Husain. Jadi dia sebutnya anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Dia ceritanya satu orang wanita daripada kabilah Juhainah telah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia mengandung. Dan kandungnya dia tadi daripada zina. Hasil daripada zina, bukan berkahwin, tidak. Kandungnya yang haram. Hasil daripada perbuatan yang haram. Oleh kerana dia ni berzina sehingga dia mengandung. Zina ni merupakan dosa besar. Dosa besar. Yang ada hukum hudud. Kalau dia tu sudah berkahwin, kena rejam. Kalau dia tidak berkahwin, kena sebab 100 hatas. Itu hukumnya bagi orang yang terlibat dalam dosa zina. Wanita ni dia berzina, tidak ada seorang pun melihat dia. Dia berzina. Tapi oleh kerana dia sedar bahawasanya dosa zina ni adalah dosa yang tidak lepas. Walaupun tak ada orang tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap tahu. Perbuatan dia ni di akhirat kelak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia berasa takut. Dia berasa sangat takut dengan perbuatan terkutuk yang dia telah buat tadi. Maka dia berasa menyesal, dia berasa nak bertaubat. Lalu dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Para ulama' menyebut, sekiranya kalau kita berzina, kita tidak ditangkap, tak ada orang tengok, tidak ada saksi, maka ketika tu boleh kita bertaubat saja. Kita bertaubat. Tapi kalau sekiranya telah ditangkap, ada saksi semua sekali, ketika tu memang kena hukumnya lah. Hukumnya. Tapi boleh juga, kalau sekiranya kita ni berasa tak sedap kerana tidak dilaksanakan hukum Allah ke atas kita, kita pergi suruh diri. Sebagaimana wanita ni, tak ada orang tahu, kalau dia bertaubat saja pun tak apa. Tapi dia berasa tidak lepas dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia suruh diri. Dia suruh diri dengan sebab dia berzina. Faqalat, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Dia sebut, wahai Rasulullah, saya datang ni nak suruh diri kerana aku telah buat satu kesalahan, hukum hudud. Iaitu aku telah berzina. Aku telah lakukan hukum hudud. Sebab itulah kita sebut hukum hudud, hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni, setengah orang kata zalim. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan nak menghukum, tapi nak mengajar manusia. Nak mengajar manusia. Kalau kita tengok hukum orang yang berzina, kena ada saksi. Kena ada saksi. 4 orang saksi. Nak cari mana 4 orang kena tengok betul-betul. Kecuali dia buat tengah-tengah lapang, tanah lapang, ada orang pergi tengok. Tapi kalau dia buat dalam hotel, dia buat dalam rumah, tempat tertutup, sudah tentu tak ada orang boleh tengok. Dan syarat tengok mesti dengan mata. Tak boleh dengan kamera atau dengan semua lain. Tidak boleh. Sebagai jadi saksi. Susahnya kita nak melaksanakan hukum hudud. Susah. Kalau kita tengok agak, boleh jadi tidak berlaku. Nak cari 4 orang tengok. Kecuali apabila keadaan sudah teruk, sehingga orang ni sanggup berzina di tempat khalayak, di tempat ramah, kita kata. Tapi oleh kerana hukum hudud ni hukum untuk mendidik manusia, sekalipun manusia buat di tempat yang tertutup, tak ada orang tahu, tak ada saksi semua sekali, oleh kerana dia ni ada iman, lalu dia sanggup suruh diri supaya dihukum. Dia sanggup suruh diri supaya dihukum. Walaupun dalam agamanya ada sebahagian ulama sebut tak perlu jalankan hukum hudud ketika tu kerana tidak ada orang tengok. Hanyalah perlu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan dia tak perlu beritahu kepada orang lain. Tak perlu beritahu kepada orang lain, siapa-siapa pun tak perlu. Kadang-kadang macam mana kalau sekiranya dia ni berkahwin, dia perlu wayak kepada suami dia ke tak? Tak perlu. Dosa-dosa ni satu keaiban. Kita tidak boleh dedahkan kepada mana-mana orang lain yang kita telah melakukan dosa. Jadi Islamnya mendidik manusia dengan yang pertama sekali dengan dosa dan juga pahala, dengan syurga dan juga neraka. Hal tu yang paling besar sekali. Apabila manusia ni ada dalam diri dia, dalam fikiran dia, syurga, neraka, dosa, pahala, maka dia tidak akan berani melakukan sebarang dosa. Kalau dia buat dosa apa, dia akan fikir, akan datang terdetik dalam hati dia untuk bertaubat daripada dosa tadi. Untuk bertaubat. Sekalipun dia ni dibunuh, direjam, kita kata, dikenakan hukumnya yang berat, kerana itulah cara bertaubat, maka dia sanggup melakukan. Faqimhu alayya, dia sebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laksanakanlah hukum hudud ke atas aku. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, lalu Nabi pun panggil penjaga dia, panggil ayah dia. Faqala ahsin ilaiha,
Nabi kata layan dia dengan baik. Jangan benci ke dia, jangan marah ke dia kerana dia ni terlibat dengan dosa zina, kita berasa benci. Walaupun dia anak kita. Kita berasa benci kepada dia, kita marah kepada dia. Nabi kata jangan. Layanlah dia dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini biha. Apabila dia beranak, dia melahirkan anak, bawa dia mari sini. Dalam riwayat lain sebut setelah dia balik, dia beranak, dia bawa mari, anak dia kecil lagi. Nabi tanya dulu anak tu masih isak susu lagi ke? Dia kata isak susu, balik dulu. Isak susu sehingga lepas susu barulah mari. Fa fa'ala fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Apabila lepas pada beranak tadi tu, anak dia pun bagi susu semua sekali. Lepas dah, lalu dia pun keluarga ataupun penjaga dia, ayah dia bawa mari ke Nabi. Nabi pun suruh para sahabat bekah dia. Bekah dia, bekah baju dia. Takut apabila kena dia semasa menjalankan hukum dia sakit, dia akan gelepar ke, jadi terselok baju dia. Nabi suruh ikat baju dia tadi. Supaya ikat baju kemah-kemah. Thumma amara biha farujimat. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh rejam. Maka direjam dia. Dalam Islam, walaupun zaman Nabi, kita kata zaman Nabi pun ada juga orang berzina, orang pencuri, ada. Ini penyakit masyarakat. Tetap ada. Cumanya tidak borak, kita kata. Tidak parah. Dia ada, tapi tidak parah, sikit. Kerana apa? Kerana agama. Apabila hukum hudud dilaksanakan, apabila hukum Islam dilaksanakan, maka turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak berani. Manusia, yang menyebabkan manusia ni berasa tak berani untuk melaksanakan, untuk melakukan dosa. Terutama sekali dosa-dosa yang besar. Jadi kita pun boleh tengok sekarang ni, dengan sebab tidak dilaksanakan hukum Islam, gejala bertambah. Berzina merata-rata berlaku. Orang tidak berasa satu dosa dah. Berzina ni semata-mata untuk bersukaria, untuk nak memuaskan nafsu semata-mata. Tidak berasa berdosa. Makan riba, minum arak, bunuh orang, bermacam-macam dosa ni. Manusia ni tidak berasa segan silu untuk melakukan dosa. Tak ada berasa takut sikerabut. Kerana apa? Kerana kita tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasa zaman moden ni tak perlu dah hukum-hukum Allah ni. Jadi kita boleh tengok kesan dia. Apabila kita tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turunlah bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan manusia tidak dapat lagi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma shalla 'alaiha. Selepas dia direjam sehingga dia mati. Rejam tu ada kaedah-kaedah dia lah, batu besar mana kita nak rejam. Direjam sehingga mati. Nabi pun semaya. Nabi semaya jenazah dia tadi. Faqala lahu Umar. Lalu Umar pun sebut ke Nabi, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Umar macam terkejut. Tanya Nabi, wahai Rasulullah, mu semaya jenazah dia sedangkan dia ni berzina ni, buat dosa besar, kamu semaya juga jenazah dia? Qala laqad tabat taubatan. Nabi kata, kamu kena tahu Umar, walaupun dia berzina, dia telah bertaubat. Dan taubat dia ni yang lahir daripada hati sanubari semua.
Taubat dia ni sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan terima taubat dia. Lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Sekiranya dibahagikan taubat dia ni kepada 70 orang penduduk Madinah, lawasi'atuhum, nescaya cukup kepada mereka. Taubat dia seorang. Besarnya taubat dia dengan sebab dia telah bertaubat daripada dosa dia tadi. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah. Dia tanya pula, adakah kamu dapati benda lain yang lebih afdal daripada dia serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berlaku baik diri dia kerana dia nak menyuci diri dia daripada dosa. Dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sebab itulah apabila ada orang bertaubat, kita tidak boleh mengungkit dosa-dosa lama dia. Dan bagi orang yang bertaubat juga, dia tidak boleh menceritakan lagi dosa-dosa yang dia buat. Dia ni duduk cerita, dia telah bertaubat, dia amal dulu begini, duduk cerita. Tidak boleh cerita. Itu keaiban. Kita tidak boleh cerita. Keaiban kita kena tutup dah. Dan kita kena yakin Tuhan terima dah taubat kita. Tak boleh nak cerita ke orang dah. Begitu juga bagi orang lain, apabila seorang itu sudah bertaubat, kita tidak boleh mengungkit cerita-cerita lama dia. Kita tengok dia tu duduk masjid, semua baik lah, dia banyak buat amal. Kita kata tak pakar dulu tu. Semaya bandok, anak lawa kapung berapa semua sekali. Kita tak boleh dah nak sebut benda-benda hak lama. Tak boleh, kerana dia telah tutup, buku lama sudah tutup, dia buka buku baru. Maka kita kena menerima dia sebagai satu kehidupan baru dalam hidup dia. Kita tidak boleh bawa lagi kehidupan lama yang dia alami. Hadis yang diriwayat oleh Muslim. Hadis yang ke-23, wa an Ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Diriwayat daripada Ibn Abbas dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyani." Nabi kata, sekiranya bagi anak Adam itu, sekiranya seorang manusia itu memiliki satu lembah emas. Nabi kata, seorang manusia itu sekiranya dia memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Tak cukup, dia akan berasa nak lagi. Nak satu lembah lagi. Tidak cukup. Walan yamla'a fahu illa turab. Dan tidak akan penuh mulut dia tu kecuali tanah. Maknanya kecuali dia tu mati. Mana dianya? Kita manusia ni banyak buat dosa kerana apa? Kerana kita ni ada berasa sifat tamu, sifat hubbud dunia. Walaupun pitih banyak dah, kita kata orang ada hak pitih berjuta-juta dah, cukup dah untuk nak hidup ni, tapi dia berasa tak cukup dah. Nak cari pitih banyak tidak salah, tapi dengan sebab cari pitih banyak tadi, dengan sebab ada sifat, ada perasaan dalam hati, cinta kepada harta, tamak halaba, yang menyebabkan dia cari harta dengan cara yang haram. Walaupun harta orang, dia sanggup tipu orang, dia sanggup ambil harta orang, dia sanggup macam-macam dia buat asalkan boleh kepada dia sahaja. Jarang orang yang hidup ni dia ambil kira halal haram di dalam kehidupan dia.
Asalkan boleh ke dia sahaja. Asalkan boleh ke dia sahaja. Yang menyebabkan dia ni duduk buru harta sehingga dia mati. Tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena ingat. Kita kena ingat. Kita nak cari harta boleh. Tapi kita kena ingat segala apa yang kita cari ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita tidak akan selamat. Wala wa yatubullahu ala man taba. Allah Subhanahu wa taala terima taubat tadi kepada orang yang bertaubat. Kerana ada orang tu dia cari harta sehingga tak sembahyang. Kerana cari harta. Dia cari harta sehingga dia ambil harta orang. Tapi apabila dia ni siapa separuh jalan dah, siapa umur tua dah, lalu dia ni berasa menyesal. Dia bertaubat. Alhamdulillah. Ni kita tengok ramai. Masa cari harta, masa muda sembahyang pun tak. Cari sungguh. Tapi apabila siapa umur 50, 60, akhir sekali cari masjid. Akhir sekali cari masjid. Jadi banyak yang berlaku di dalam kehidupan kita. Banyak yang berlaku di dalam kehidupan kita. Habislah bab taubat, hadis-hadis yang kita baca. Ada satu hadis lagi. Ada satu hadis lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah Subhanahu wa taala suka kepada dua orang yang membunuh salah seorang daripada keduanya, dan kedua-duanya masuk syurga. Nabi kata dua orang ni buat dosa apa dah? Buat dosa berbunuh, tapi kedua-duanya boleh masuk syurga belaka. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu. Orang Islam ni dia telah berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terbunuh. Summa yatubullah 'alal qatil. Orang yang bunuh dia tadi tu masuk Islam pula, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang pertama tadi dia mati syahid, masuk syurga. Yang kedua dengan sebab dia masuk Islam pula, maka dia masuk syurga. Ni kita boleh tengok di kalangan para sahabat Nabi. Khalid bin Walid ketika dalam peperangan Uhud, dia jadi panglima perang, bunuh orang-orang Islam. Ramai orang Islam terbunuh, para sahabat Nabi. Akhir sekali dia masuk Islam. Ini yang berlakunya dengan sebab taubat tadi. Dosa besar mana pun sekiranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita tadi itu akan diterima, taubat kita tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina kita bertaubat sebagaimana kita sebut tadi. Dosa bunuh sekalipun kita bertaubat, kedua-duanya boleh masuk syurga. Kerana apa? Kerana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yuslimu wa yustashhadu. Dia masuk Islam lalu dia mati syahid pula. Dia masuk Islam kemudian dia mati syahid. Ini habis hadis yang kita baca dalam bab taubat.
Dan kita masuk pula kepada bab yang ketiga, iaitu babus sabri, bab pada menyatakan sabar. Apa makna sabar? Sabar ni asal dia perkataan Arab, tapi digunakan juga dalam bahasa Melayu. Kita pun panggil sabar juga. Sabar. Cuma makna sabar tu apa dia? Makna sabar. Sabar ni dengan mana menahan diri daripada perkara yang kita tidak suka. Kalau benda yang kita suka, dia tidak panggil sabar. Makan kita suka, tapi kalau kita tak makan supaya puasa, sabar, dia kena sabar. Sabar. Kita sayang ke orang, tu dia panggil tidak sabar. Tapi kita nak marah ke orang, kita itu dia panggil sabar. Kita tahan perasaan kita. Kita benci ke orang, kita tahan perasaan kita. Itu dia panggil sabar. Dan sabar ni dalam agamanya ada 3 jenis kita kena sabar. 3 tempat yang kita kena sabar. Yang pertama, sabar di dalam melakukan ketaatan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam melakukan ketaatan dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kepada kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak sabar, contohnya semaya. Semaya 5 waktu, sehari semalam kena semaya di masjid pula. Kita kena sabar. Orang yang tidak sabar, dia tidak mampu. Dia sebut beratlah nak sembahyang 5 waktu macam mana. Kerana dia tidak ada kesabaran. Terutama sekali sembahyang subuh. Bunyi bang subuh kena bangun daripada tidur. Duduk selim, molek dah jenera, molek dah kita kena bangun. Lawan tidur tadi, bangun sembahyang subuh. Perlu kepada kesabaran. Begitu juga masa kita sihat ni boleh kira. Masa kita sakit, kita kena sembahyang juga. Perlu kepada kesabaran lagi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perintah Allah tu perlu kepada kesabaran, tapi kecil sikit. Ada yang lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar. Yang paling besar sekalinya ialah berjihad. Kerana berjihad ni melibatkan nyawa. Melibatkan nyawa. Semaya melibatkan tenaga, melibatkan masa. Kena perlu kepada tenaga kita, lawan. Perlu kepada masa, kita ambil masa untuk kita nak sembahyang. Puasa, kita kena sabar. Sembahyang ni 10 minit je. Cuma 5 kali sehari 50 minit. Puasa sehari daripada pagi sampai ke petang. Ya? Zakat, sabar juga. Pasal kita sayang kepada duit. Kita nak keluar zakat, kita kena sabar. Orang yang tak ada kesabaran, kerana dia sayang, dia tengok hilang duit dia, bagi ke orang saja-saja. Dia tidak sabar, maka dia tidak boleh laksanakan zakat. Haji begitu juga, habis duit lagi, susah lagi, orang ramai di Mekah ni nak buat kerja haji. Semua tu perlu kepada kesabaran dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang keduanya, sabar di dalam meninggalkan perkara yang haram dan juga meninggalkan nafsu syahwat kita. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah ni lebih payah daripada kita meninggalkan maksiat. Kerana perintah Allah ni apabila siapa masa kita kena buat. Nak kau taksir kau kita kena buat. Supaya sembahyang masa waktu kita kena solat. Zakat apabila kita ni cukup nisab dia, kita kena bayar zakat. Kita kena bayar zakat. Pergi Mekah begitu juga. Tapi kita melaksana, kita sabar daripada meninggalkan maksiat. Maksiat ni kalau kita tidak terlibat dengan maksiat, kita tidak cari dia, maka tak perlu sabar. Tak ada apa-apa. Kita duduk di rumah, tak ada terlibat dengan orang tino semua sekali, dengan orang perempuan, maka tidak terlibat dengan zina apa-apa. Kerana kita jauh daripada maksiat tadi, tak ada. Mana kalau kita ni pergi cari maksiat tadi, itu yang perlu kepada kesabaran. Bagi orang yang terlibat dengan riba, rasuah, kerana dia terlibat. Kalau dia tidak
cari kerja yang melibatkan riba, yang melibatkan rasuah, tak ada kena sabar apa. Tidak ada kena sabar. Jadi sabar yang keduanya iaitu dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita ni terliur nak buat maksiat, ketika tu perlu kepada kesabaran. Orang yang sabar sahaja yang berjaya. Kalau dia tak ada sabar, maka dia tidak berjaya, dia akan terlibat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kepada kesabaran. Yang ketiganya, sabar di dalam menempuh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita sabar di dalam menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah ni adalah ketentuan Tuhan. Sakit. Kita sakit. Kadang-kadang sakit itu siapa berlarutan, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita sakit. Lama. Perlu kepada kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita akan merungut. Kita akan marah kepada Allah. Kita akan berasa putus asa untuk hidup. Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Berasa putus asa. Dan orang yang tidak sabar, masa dia sakit, dia tak sembahyang. Dia meninggalkan kewajipan-kewajipan dia. Dia tidak sabar kerana dia berasa susah pada ketika itu. Dia tidak solat. Cuma bagi orang sakit ni, apabila orang tu sakit, ibu bapa kita ke adik-beradik kita ke, apabila sakit, kita yang jaga dia, yang urus dia sakit ni, kita sebagai penjaga tu kena tanya, sembahyang dah ke tak? Kena sembahyang. Kerana orang sakit ni dia lemah, tubuh badan dia lemah, fikiran dia pun lemah pada ketika tu. Kecuali orang yang kuat agama sungguh, dia akan teringat sama nak sembahyang, masuk waktu sembahyang dah ke tak, dia akan tanya sama. Kerana diri dia, jiwa dia kuat. Ni. Jadi sabar di dalam menempuh musibah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada orang tu Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kemiskinan. Dia kerja kuat tapi miskin. Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kemiskinan. Jadi kena sabar. Ini adalah ketentuan Allah. Semua hak Tuhan buat ni ada kebaikan belaka. Ada kebaikan. Ada orang miskin, dia berasa dia ni hina. Dia berasa dia ni hina. Ada orang miskin, dia tak sembahyang. Dah dia miskin dah sah. Dunia pun miskin, akhirat pun miskin. Dia tak sembahyang. Dia tidak solat. Ini semua ni kerana tidak sabar. Termasuk dalam tidak sabar. Jadi kita orang miskin sabar, ibadat semua sekali kita kena buat biar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kena terima dengan hati yang redha ketentuan Allah, kemiskinan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Usaha ikhtiar tu perlu, kerja buat kena buat sama, jangan tinggal. Doa kena doa sama kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggal. Itu sebagai satu usaha kita. Tapi hati kita tetap kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 jenis sabar tadi. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menanggung musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ada sebut dalam kata-kata dia. Sayyidina Umar sebutnya ma asabatni musibatun. Dia kata tidak menimpa aku sebarang musibah illa wajadtu fiha thalatha ni'am, kecuali aku akan dapat 3 nikmat dalam musibah. Dia kata aku dapati 3 nikmat dalam musibah. Yang pertama, nikmat pertama, annaha lam takun fi dini. Nikmat yang pertamanya, musibah yang menimpa aku tu tidak merosakkan agama aku, bahkan bertambah agama aku. Dengan sebab kita sabar, kita redha, maka kita dapat pahala kau banyak. Agama tidak jadi punah, tapi kau molek. Dengan sebab kesabaran tadi. Kita sabar. Yang keduanya, annaha lam takun a'zama mimma kana. Yang keduanya, apabila musibah tu
menimpa kita, sebab tu ayat pertama dia kata apabila musibah menimpa kita, kita kena ingat selalu Tuhan nak beri pahala dia tu. Tuhan nak angkat kedudukan kita tu. Agama kau jadi kuat. Kau kuat. Jangan kita berasa putus asa dengan sebab musibah. Yang keduanya, kita kena ingat musibah yang kita hadapi ni bukan ini yang paling besar. Bahkan ada orang lain hak sebelum daripada kita ni lebih besar daripada kita lagi. Lebih teruk daripada kita. Kalau kita berasa kita miskin, orang lain lebih miskin daripada kita lagi. Di Syria nak makan pun tak boleh. Di Sudan semua sekali nak makan pun tak boleh. Tinggal kulit dengan tulang je orang. Kita ni miskin, ada makanan lagi. Kita kena ingat ada orang yang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah, itu nikmat. Tuhan beri nikmat kepada kita, ada orang lain lagi lebih susah daripada kita. Walaupun kita ni miskin dah. Kita miskinnya rumah je buruk, rumah buruk, motor buruk. Ada motor juga. Ada orang lain orang miskin, rumah pun tak ada. Motor pun tak ada, jalan kaki. Ada orang lain yang lebih lagi makan ni pun tak ada. Ni dia kata satu nikmat yang Tuhan beri kepada kita walaupun kita miskin. Kita sakit, kita kata berat dah sakit. Orang lain berat lagi. Orang lain berat pada kita lagi. Maka kita ni dapat nikmat daripada Allah. Itu dia panggil nikmat. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa ta'ala, anna Allah ta'ala wa'ada 'alaiha bil ajri wa thawabil 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dengan pahala yang besar. Dapat pahala yang besar. Tiga tu kata dia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ayat ni ayat tentang sabar lah. Dalam surah Al-Imran ayat 200. Tuhan sebut, wahai orang yang beriman, isbiru. Ni perintah Tuhan. Apabila kamu masuk Islam, kamu kena sabar. Mu nak syurga, mu kena sabar. Mu nak keampunan aku, mu kena sabar. Mu nak pahala, mu kena sabar. Sabar yang pertama, isbiru. Iaitu sabarlah di dalam menempuh kesusahan, melakukan ketaatan. Mu kena jaga sembahyang, mu kena jaga banyak ketaatan-ketaatan ni, mu kena jaga. Memang susah kita nak melaksanakan ketaatan ni. Tapi kalau kita sabar, dia akan jadi mudah. Dengan sebab kesabaran tadi. Wasabiru. Yang pertama, isbiru. Wasabiru. Kamu kena tambah lagi kesabaran di dalam menentang musuh dalam peperangan. Kerana apabila kamu terima Islam, maka kamu kena terima satu konsep, kamu terima musuh. Apabila kamu terima Islam, orang akan bermusuh dengan kamu. Orang kafir, orang munafikin akan bermusuh dengan orang Islam. Nabi bermusuh dengan orang kafir ni dengan sebab orang kafir marah ke dia. Marah kepada umat Islam ketika di Mekah. Sehingga Nabi dipulau. Nabi dikenakan sekatan ekonomi. Selama 3 tahun. Nabi, keluarga Nabi, para sahabat Nabi makan rupuk kering siapa? Tak ada makan ni. Susahnya hidup. Tapi kerana sabar di dalam melawan musuh-musuh Allah. Sabar. Sabar dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok kepada keadaan. Kalau keadaan supaya Mekah kita, orang umat Islam tidak ada kekuatan, maka dia kena sabar sahaja. Jangan lawan. Sabar. Dia buat gapo pun kita sabar. Jangan bertindak dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Pasal kita tidak ada kekuatan. Tapi apabila umat Islam ada kekuatan, sebagaimana umat Islam berada di Madinah, ketika tu sabarnya kita kena lawan. Apabila Nabi minta para sahabat keluar berperang, para sahabat semua perang. Tak ada orang nak perang ni, mereka mati. Tapi kena sabar. Apa? Kerana kena lawan musuh. Kita kena lawan musuh. Musuh kita, dalam Qurannya sebut 2. Yang pertama orang kafir.
Orang kafir ni apabila kita ada kekuatan, kita kena lawan secara bersemuka, perang kita kata. Sehingga perekat perang kalau dia nak perang. Dengan orang yang keduanya dengan orang munafikin. Orang munafikin ni kita kena lawan senjata dianya dengan lidah. Dakwah. Orang munafikin dengan dakwah. Tu bezanya. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, ya ayuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, kerja kamu dan juga kerja umatmu ialah kamu kena berjihad menentang orang kafir. Kata ulama menentang orang kafir ni dengan tangan, dengan pedang. Ketika ada kekuatan. Dan menentang wal munafiqin dan juga menentang orang munafiqin. Kata para ulama'nya, menentang dengan lidah, dengan dakwah. Orang munafiqin. Waghluz alaihim, dan berkeraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, kerana mereka ni tak ada nilai sikit-rabut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni serupa sapuh je. Akhirat kelak tu habis dalam api. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sikit-rabut. Ini sabar yang keduanya, sabar dalam menentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ni kalau zaman kita sekarang ni tidak sama dengan zaman Nabi dah. Kerana kita tak ada perang berapa. Zaman Nabi ada peperangan. Terpaksa kena lawan juga orang kafir, sabar dalam menentang orang kafir. Kerana kalau kita tidak menentang orang kafir, maka kita akan jadi mangsa mereka. Agama kita akan hilang. Agama kita akan hilang. Warabitu, yang ketiganya warabitu, hendaklah kamu ikat diri kamu. Maksud ikat ni iaitu kamu kena sentiasa bersedia di medan perang untuk berperang. Yang pertama sabar tu sabar menerima musuh. Yang kedua ni sabar untuk berperang. Warabitu. Ni kalau sekiranya kamu orang yang beriman, kamu kena 3 jenis sabar ni kena ada. 3 jenis sabar ni barulah kamu akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ni sabar, 3 jenis sabar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Tuhan kata wala nabluwannakum, benar-benar kami akan uji kamu. Dengan sebab kamu terima Islam, kamu kena ingat kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan uji kamu. Bi syai'in minal khauf. Jenis ujiannya lagu mana? Yang pertamanya, sedikit saja kamu berasa takut. Wal ju', berasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, dan juga kurang diri, pengaruh. Was samarat, dan kurang buah-buah. Ni dia panggil kesusahan dalam kehidupan. Sabar dalam kehidupan, berasa takut, berasa lapar, berasa kurang harta. Khususnya apabila umat Islam tidak berada di bawah kerajaan Islam. Dia berada di bawah kerajaan kafir khususnya. Dia nak bawa Islam. Sudah tentu akan ada banyak ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam bentuk berupa ketakutan. Dia akan berasa takut. Kerana apa? Ada ancaman. Kalau bercakap tentang Islam, aku akan ambil tindakan kamu. Kita berasa takut. Wal ju', lapar. Kamu dibuang kerja. Tak boleh nak kerja, tak boleh nak berapa. Yang menyebabkan kita ni berasa lapar. Kurang harta. Ini semua ni kalau kita tengok dalam sejarah Nabi-nya ketika Nabi duduk Mekah. Sehingga Nabi ni kelaparan telah disekat ekonomi. Nabi kelaparan. Itu ujian. Tapi kamu tetap kena, Tuhan sebut akhir sekali, wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar sahaja
Semua ujian Allah ni dia akan mendapat kebaikan daripada ujian Allah. Dengan sebab dia sabar, dia teruskan teguh dengan agama. Sebagaimana para sahabat Nabi di Mekah, walaupun ujian bertalu-talu datang, mereka tetap sabar. Akhir sekalinya mereka diberi kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat meretah Madinah. Mereka telah dapat meretah Madinah, dan di Madinah ni umat Islam sudah jadi kaya raya, hidup senang lenang, hasil daripada ujian tadi. Jadi kita ni tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan berfirman, sesungguhnya disempurnakan kepada orang yang sabar itu pahala mereka tanpa hisab. Ini dia panggil fadilah sabar. Fadilah sabar ni, kelebihan sabar ni setara mana? Kerana setiap amalan ni dia ada kelebihan dia. Semaya ada amalan tu, Nabi sebut kelebihan dia banyak mana. Supaya dengan semaya. Kalau kita pergi semaya Jumaat, boleh pahala 25 hingga 27. Kalau kita sedekah, kita boleh pahala 700 kali ganda. 700 kali ganda sedekah. Kalau kita baca Quran, satu huruf 10. Kita baca Quran, satu huruf 10. Dan ada amalan tu tak ada hak. Tuhan nak beri banyak telajak. Antaranya puasa. Puasa ni Tuhan kata, ikut aku nak bagi banyak mana kepada orang yang puasa begitu banyak. Dan termasuklah orang yang sabar. Orang yang sabar ni Tuhan kata dapat pahala, aku tak boleh royak banyak mana, aku tak boleh royak banyak mana kepadamu, terlalu banyak. Aku beri kepada kamu pahala kepada orang yang sabar. Besarnya pahala sabar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Tuhan kata, wala man sabara, sesungguhnya orang yang sabar, wa ghafara, dan dia memaafkan kesalahan orang lain, inna dhalika la min azmil umur, sesungguhnya sifat tadi adalah sifat yang sangat dituntut dalam agama. Orang yang berjiwa besar sahaja boleh sabar ni. Orang yang tidak berjiwa besar, maka dia tidak boleh sabar. Dan sabar ni, orang yang diberi agama yang kuat oleh Allah, maka dia boleh sabar. Nabi-nabi semua sekali sabar. Jadi semua tu merupakan kelebihan-kelebihan sabar yang kita baca daripada ayat Quran. InsyaAllah kita akan baca hadis-hadis yang menyebut berkaitan dengan sabar ni pada minggu hadapan, insya-Allah. Banyak hadis-hadis yang Nabi sebut tentang sabar, dan cerita-cerita orang yang terdahulu yang mana mereka ni sabar di dalam membawa agama, akhirnya mereka diberi kejayaan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ni saja pada malam ni ya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.